Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan berkongsikan tentang maklumat tentang pengakap kanak-kanak. Sebagai permulaan, setiap ahli pengakap perlulah melengkapkan beberapa kriteria, iaitu syarat-syarat untuk mendapat keahlian sebagai seorang pengakap kanak-kanak. Sebagai seorang pengakap kanak-kanak, setiap pengakap mestilah menghafal persetiaan pengakap ataupun lebih dikenali sebagai ikrar yang dilafazkan oleh setiap pengakap kanak-kanak sebagai tanda kesetiaan dan juga sebagai jati diri seorang pengakap kanak-kanak. Seorang pengakap kanak-kanak mestilah berdiri dengan tegak serta membuat isyarat tangan persetiaan pengakap sebelum melafazkan persetiaan pengakap. Persetiaan pengakap mestilah dibacakan dengan tegas dan juga jelas. Berikut merupakan contoh persetiaan pengakap. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut Undang-Undang Pengakap. Selain daripada persetiaan pengakap, setiap orang pengakap kanak-kanak mestilah menghafal Undang-Undang Pengakap, iaitu pegangan seorang pengakap kanak-kanak. Yang pertama, seorang pengakap kanak-kanak mestilah boleh dipercayai, taat, berguna, bersaudara, berbudi, kasihkan binatang, menurut perintah, tabah hati, berjimat, suci fikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Seorang pengakap kanak-kanak juga mestilah menghafal prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara terbahagi kepada 5 prinsip. Prinsip rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia dan telah dibentuk pada tahun 1970. Lafaz ikrar rukun negara dibaca dengan jelas dan tegas. Contoh bacaan ikrar rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Seorang pengakap kanak-kanak juga mestilah menguasai dan tahu untuk melakukan hormat pengakap. Hormat pengakap dilakukan apabila menemui ahli pengakap yang lain, sama ada di luar ataupun di dalam negara. Hormat pengakap bertujuan untuk menunjukkan persaudaraan antara pengakap tanpa mengira sempadan agama, bangsa dan negara. Hormat pengakap juga dilakukan ketika menemui pemimpin pengakap. Hormat pengakap juga dilakukan semasa menerima sijil dan juga anugerah, serta dilakukan ketika istiadat menaikkan bendera dan juga ketika menjalankan istiadat Laung Agung. Gambar menunjukkan cara melakukan hormat pengakap. Hormat pengakap mempunyai maksud yang tertentu. 3 jari yang dirapatkan menunjukkan 3 persetiaan pengakap, iaitu
taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa serta menurut undang-undang pengakap. Ibu jari menunjukkan undang-undang pengakap. Jari kelingking menunjukkan ahli pengakap. Ibu jari bertaut pada jari kelingking menunjukkan pengakap adalah bersaudara tanpa mengira pangkat, darjah ataupun keturunan. Slogan kata pengakap adalah buat habis baik untuk pengakap kanak-kanak. Selalu sedia untuk pengakap muda, berkhidmat untuk pengakap remaja serta pandang luas untuk pengakap kelana. Pengakap telah diasaskan oleh Lord Baden-Powell pada 22 Februari tahun 1857. Pada tahun 1899, Baden-Powell merancang membawa pesanan-pesanan dan menggantikan askar-askar di medan perang dengan kanak-kanak yang tinggal di bandar yang diserang. Dalam jambori pengakap sedunia yang pertama di Olympia, Baden-Powell telah dilantik menjadi pengakap agung bagi seluruh dunia. Lord Baden-Powell telah menjadikan perkhemahan bukan sahaja popular di kalangan pengakap, malah kini popular di kalangan masyarakat seluruh dunia. Lord Baden-Powell telah menerima pelbagai anugerah seperti Baron dan juga telah menerima Order of Merit pada tahun 1937. Lord Baden-Powell telah meninggal dunia pada tahun 1941. Kata-kata akhir Baden-Powell kepada kita semua adalah Tuhan memimpin dan membantumu di dalam kerja-kerjamu. Sejarah permulaan pengakap di Malaysia bermula apabila seorang peneroka dari London bernama E.G. Sen telah datang ke Singapura pada tahun 1910. Pada tahun 1919, Kapten N.M. Hashim dan Encik A.Z. Al-Sagaf telah menubuhkan pasukan pengakap untuk budak-budak Melayu yang tahu berbahasa Inggeris di Singapura. Negeri-negeri Melayu yang mula-mula menubuhkan pasukan pengakap ialah Pahang, diikuti dengan Pulau Pinang, seterusnya Perak, Kedah, Johor, manakala pergerakan pengakap di Melaka dan Negeri Sembilan bermula pada tahun 1926. Apabila Melaya mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957, Persekutuan Budak-Budak Pengakap Persekutuan Tanah Melayu menjadi ahli penuh dalam persidangan pengakap dunia. Apabila Persekutuan Tanah Melayu telah menukarkan namanya kepada Malaysia pada tahun 1963, Persekutuan Pengakap Malaysia telah bertukar nama. Keanggotaan Persekutuan Pengakap Malaysia juga telah menjadi lebih besar apabila Sabah, Sarawak dan Singapura telah menjadi anggota Malaysia. Apabila Singapura berpisah daripada Malaysia pada tahun 1965, Persekutuan Pengakap Singapura berhenti menjadi cawangan Persekutuan Pengakap Malaysia. Begitulah serba sedikit tentang sejarah penubuhan pengakap di Malaysia.